tulis. Bagi mereka tulis ni tak arti. Ingat. 15 benar dia beli dengan ragi, dengan asam Jawa, semua dia beli. Orang balik main dalam harga ada 15 benar. Main kat cucu dia, abang tak tulis 15, orang balik 5 aja. Hak lain tak ingat. Habis. Tu kita kena tulis. Apa lagi? Para sahabat Nabi dulu mereka banyak tulis. Banyak mereka ini ummi baca tak tulis. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah utus nabi wujud di kalangan puak ummi, tak arti tulis, tak arti baca. Zaman dulu kat sekolah banyak lagu kita. Zaman dulu, mai zaman Nabi baru Nabi galak membaca sampai depa upah cikgu-cikgu Yahudi tolong ajak tulis baca ni, boleh. Zaman Nabi dulu ada orang Yahudi kena tawan apa? Zaman Nabi dulu pernah kalau nak lepas dari tawanan perang, hang kena ajak 10 orang anak orang Islam yang boleh tulis, boleh baca. Nak bagi kembang ilmu. Zaman dulu orang tak boleh baca, tak tulis. Di Mesir pun ada dulu zaman saya dulu. Tak boleh baca, tak tulis. Dia tahu bah nak balik kampung dia warna merah. Nampak dia tak kenal, nampak apa. Warna merah. Dia tahu warna merah balik kampung dia. Warna hijau kampung orang lain. Dia ligan bah warna merah. Dia tak tahu baca. Jadi orang dulu tak kerti nak menulis, tak kerti nak baca sebab tu hadis mereka orang tulis. Ada hati tulis, hati baca. Nabi suruh tulis Quran ni, tulis Quran. Hadis yang ada tulis sebab orang yang kerti tulis tak ramai. Orang sikit sangat orang dia tulis. Tulis Quran. Sebab itu orangnya tak ada yang penulisan hadis zaman dulu sebab orang yang kerti tulis itu tak ramai. Itu yang ketiga. Yang keempat, sebab mereka mempunyai kekuatan hafalan. Lebih pada orang lain. Baik. Dah hafal ingat tulis buat apa? Hafal ingat. Kita nak tulis Fatihah lagi. Tak payah ada kata tu ingat dalam kepala dah tulis apa. Jadi 4 sebab inilah kenapa hadis tidak ditulis zaman Nabi. Saya ulang balik. Nombor 1, kerana masa itu Nabi itu ada. Kalau timbul masalah boleh bertanya Nabi terus. Yang kedua, takut bercampur dengan Quran sebab Quran pun tulis zaman tu. Yang ketiga, sebab orang yang erti menulis tak ramai. Kalau hak erti pun suruh tulis Quran. Yang keempat, sebab orang masa tu dia dengar pada Nabi dah hafal terus, tak perlu pada tulis sebab ingatan dia kuat. Itulah 4 sebab yang disebut oleh para ulama hadis kenapa hadis tidak ditulis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dapat sedikit fakta sejarah zaman dulu Islam. Pada masa Rasulullah dan masa khalifah yang 4, Khalifah Rashidin, hadis itu belum lagi dibukukan dan disusunkan kerana satu, kaum muslimin pada masa Rasulullah kaum muslimin pada masa Rasulullah dapat bertemu dengan baginda secara langsung untuk mendapat keterangan dan penjelasan atas apa sahaja perkara yang mereka belum mengetahui keadaannya yang sebenar. Tak tahu, refer balik kat Nabi, clear masalah. Jadi tak perlu kepada hadis-hadis yang dibukukan, baik dalam bahagian ibadat atau lainnya. Dan pada masa khalifah yang 4, mereka amalkan sahaja apa yang mereka ketahui atau yang mereka dengar daripada khalifah itu. Senang. Rajak tak khalifah, rajak kat Nabi. Tak perlu tulis-tulis. Yang kedua, takut kalau hadis itu ditulis akan bercampur baur dengan Al-Quran, sesuai dengan tegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Nabi bersabda, Nabi kata apa? La taktubu anni ghairal Qur'ani wa man kataba anni ghairal Qur'ani
falyamhuhu. La taktubu, jangan kamu tulis anni ghairal Quran, jangan tulis daripada aku ni lain pada Quran. Quran saja yang kamu tulis. Hak lain pada Quran jangan tulis. Wa man kataba anni ghairal Quran, barang siapa yang menulis dari aku lain pada Quran, falyamhuhu, sila pada Allah, sila pada Allah. Jangan biar tulis, nanti campur dengan Quran. Ni Nabi buat arahan. Janganlah kamu tulis daripada aku selain daripada Quran, dan barang siapa yang tulis daripada aku selain Quran, maka hendaklah ia hapuskannya pada Allah. Itu sebab hadis tak ditulis zaman Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian bila hadis ditulis, permulaan dibukukan hadis pada abad kedua Hijrah. Ni baru mula 100 tahun lepas Hijrah, masuk tahun ke 199, baru hadis dituliskan. Masa pemerintahan Sayyidina Umar ibnu Abdul Aziz, khalifah dari kalangan Bani Umayyah, khalifah Rashidin Nabi mati. Tahun 99 dia memerintah jadi khalifah sampai 1101. Berapa tahun tuan? 2 tahun saja. Tak dan satu penggal 5 tahun. 2 tahun yang merintah. Tapi banyak dia buat untuk Islam. Antaranya hadis Nabi ditulis di buku dihimpun zaman dia. Sebab masa tu Nabi pun mati, khalifah pun mati habis, orang ulama-ulama hadis pun banyak mati. Dia kata ni bodoh, biar tak tulis, pakai habis hadis Nabi. Ijtihad dia disokong oleh para ulama. Ni satu bid'ah juga kira-kira ni. Zaman Nabi tak bagi tulis, mai zaman dia suruh tulis pula dah. Taghayyurul ahkam bitaghayyuriz zurufi wal ahwal. Ini ada satu kaedah dalam usul fiqh kita, berubahnya hukum dengan berubahnya keadaan. Keadaan dulu Nabi tu ada, tak payah tulis. Keadaan lah Nabi dah tak ada, orang hafal hadis pun makat mati habis, ulama hadis pun seorang ke seorang. Kalau tak tulis hadis pakai habis. Hukum tak payah tulis dulu, bertukar. La ni wajib tak kena tulis. Tuan-tuan, bukan bid'ah mampu. Begitu ulama mazhab Syafi'i dia bagi bid'ah ada 3 jenis. Bid'ah hasanah, benda tu Nabi tak buat tapi kena buat. Siapa tak buat bid'ah? Sayyidina Abu Bakar buat bid'ah, himpun Quran. Zaman Nabi bukan himpun lagi Quran, duk berserak tambah. Mai Sayyidina Umar buat satu bid'ah, himpun orang sembahyang tarawih, suruh sembahyang 20 lah tu. Mai zaman Sayyidina Osman buat satu bid'ah, apa dia? Bang 2 kali jemaah. Semua buat ni buat bid'ah. Awak buat ni masuk neraka. Bid'ah hasanah. Dulu bang sekali pun tak apa, orang tak apa ramai. Lah kena bang 2 kali, bang pertama abang tahu tu masuk dah. Bang yang kedua abang ni, tu imam tak jamin mimbar ni. Kena mainkan. Orang ramai. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril ahwal. Saya ada sebuah kitab baru beli Ustaz Saudi yang ditulis cerita tentang benda ni. Mai zaman Umar Ibn Khattab, dia kata kena tulis lah. Tak boleh. Awak pakat mati habis dah ulama. Apa-apa ingat hadis ribu-ribu dulu pakat mati habis. Abu Hurairah mati, orang tu mati, orang ni mati. Dia kata habis tinggal pakat jahit semua. Sebab itu jasa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tak boleh kita lupakan. Kalau jasa Abu Bakar tak boleh kita lupakan kerana dia mengumpul Quran, jasa Umar bin Abdul Aziz tak boleh kita lupakan kerana dia mengumpul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan arahan daripada markas pemerintahan khalifah masa itu.
Sebab itu para ulama ahli sirah kata Umar bin Abdul Aziz ini disinaraikan sebagai Khalifah Rashidin